Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, semalam sampai ayat yang ke 80 kan? 78. Hari ini 79 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am abramu amran fa inna mubrimun. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Ayat yang sebelum ayat yang kita baca ni, semalam kita tengok ayat takhwif ukhrawi, ayat ancaman akhirat, di mana golongan yang membuat kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala, golongan berdosa, bila dia hukum ke dalam neraka, dia menyesal. Penyesalan mereka ini mungkin dah 1000 tahun, mungkin dah 2000 tahun dibakar dengan api neraka. Tak pasti itu, umum. Yang tahunya mereka menyesal. Mungkin dia dah habis ikhtiar dah, dibakar selalu, mungkin 1,000,000 tahun, mungkin 2,000,000 tahun dibakar. Maka dia habis ikhtiar, dia tanya malaikat lah. Nak tanya malaikat, wahai malaikat, ada tak ruang untuk aku di mana dah tak ada masa aku nak keluar ini, kalau boleh tak, matilah aku, dia kata. Liyaqdi alaina rabbuk, maknanya Tuhan habiskan, settlekan kami ini. Maka malaikat jawab atas arahan Tuhan, qala innakum makithun, kamu tetap tak akan dimatikan. Kalau yang hidup di syurga, hidup selama-lamanya. Kalau dibakar dalam api neraka, dibakar selama-lamanya. Dua soalan. Yang pertama, kekal tak mati-mati. Yang kedua, azab tidak akan dikurangkan, bahkan lagi lebih lagi. Qala innakum makithun, sungguh kamu kekal dalam azab yang makin kuat dan juga tak mati-mati lagi. Punca dia semalam juga, laqad ji'nakum bil haqq walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Punca dia, atas dunia dahulu kami uji kamu dengan menghantar Quran, perkara-perkara hak, tapi kamu tolak Quran tersebut. Tolak Quran ini pun bukannya kata kita membenci Quran. Tolaknya satu golongan memang membenci Quran, orang-orang kafir. Tapi orang Islam sendiri, dia ada pilihan lain, dia ada kitab-kitab yang lain selain daripada Al-Quran. Dia tak membagi prioriti kepada Quran. Maka kesan sama tak? Orang yang benci Quran, sama tak kesan dia dengan orang yang tak ambil peduli dengan Al-Quran? Dia baca tapi tak ambil peduli. Kesan dia memang tak sama, tapi kesan akhir sama. Tujuan Al-Quran ialah nak memperbetulkan amalan, nak memperbetulkan akidah. Dia benci pun, dia tak rujuk dengan Al-Quran pasal tak baca. Dia tak pilihan kedua, dia tak peduli pun, dia tak baca juga Al-Quran. Kesan akhir dia, amalan dia, akidah dia bercanggah dengan arahan Tuhan. Maka sama. Kesan dia sama, dibenci ke ataupun dia tak benci tapi dia tak belajar memahaminya, sama kesan akhir dia, menyebabkan amalan mereka, akidah mereka bercanggah dengan apa yang hak dalam Al-Quran tersebut. Pasal apa? Walakin aktsarakum lil haqqi karihun. Sebahagian besar mereka tak ambil perkara-perkara hak tersebut dan mereka tak suka dengan kebenaran tersebut. Habis yang semalam, pagi ni pasal saya baca tu, pasal ada persambungan dengan hari ni. Kesan daripada dia tak ambil berat pasal Quran, kesan dia lebih memberi prioriti pada kitab-kitab lain, menyebabkan syaitan ada bersama-sama mereka, dan syaitan tersebut akan hasut mereka supaya benci juga dengan orang yang sebar ayat Allah.
benci juga dengan orang yang nak mengajar Al-Quran, benci juga dengan orang yang pergi belajar Al-Quran. Syaitan, dia tak nak suruh orang pandai Quran. Pasal kalau pandai Quran, faham Quran, maka dia akan faham apa arahan Allah, maka dia akan ikut arahan Allah. Dia tak bagi orang belajar. Zaman-zaman dahulu, abramu amron, adakah patut mereka buat perancangan dengan ada urusan umum ayat dia. Tapi kalau kita belajar tafsir, dia ada asbabun nuzul, dia ada pandangan-pandangan ulama tafsir. Ini kisah kepada Nabi Muhammad bila mengajar ayat-ayat Allah kepada orang Arab. Orang Arab risau. Dia kata, nampak gaya ini Muhammad tak takut dengan kita. Semakin hari semakin ramai orang kita ikut dia. Pasal apa? Ini tak boleh jadi ni. Kita kena tangkap dan bunuh. Buat perancangan, kita buat perancangan bunuh orang yang mengajar Quran ini. Maknanya dia suka sekali sampai dengan Al-Quran, sampai orang mengajar Quran pun dia nak tangkap dan bunuh. Gitu dia buat perancangan kan, sebelum Allah arahkan dia hijrah ke Madinah, dia buat perancangan nak tangkap Nabi, nak bunuh Nabi ketika itu. Maka adakah patut mereka buat perancangan atas ada sesuatu urusan, amran urusan, mereka buat pusat dan sebab atas urusan ini fa inna mubrimun, dan sesungguhnya kami juga yang membuat keputusan yang benar. Dia buat perancangan, tapi kami pun ada keputusan kami yang benar, iaitu yang menggagalkan perancangan dan keputusan yang mereka buat tersebut. Maka itulah kesannya daripada bila perang Badar. 70 pemuka-pemuka yang buat perancangan nak bunuh Nabi, nak tangkap Nabi, maka Allah matikan mereka dalam perang Badar seramai 70 orang, dan mereka menjadi orang kekal dalam ahli neraka kerana memusuhi orang yang mengajar Al-Quran. Apa ibrah dia? Ibrah dia di sini pun sama. Kalau sesiapa yang terlibat dengan mengajar Al-Quran, terlibat dengan nak datang mengaji Quran, kalau orang lain benci, orang lain benci, mungkin benci dia tadi dalam tahap-tahap berbeza. Mungkin benci dari segi dia sebarkan cerita, benci dia cuba halang supaya tidak berlaku pengajaran tersebut, maka kesan dia terserah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, pasal Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, dan segala perasaan orang yang ada, walaupun sikit perasaan tak suka dengan Al-Quran, Allah akan balas. Walaupun bukan sekarang ini, dia akan balas di kemudian hari nanti. Pasal apa? Ayat yang ke-80 tu Allah kenalah diri dia. Bila mendengar dia orang berbisik-bisik ke, dia orang macam ni, Allah tahu dalam hati, bukan setakat keluar saja, dalam hati pun Allah amat mengetahui. Am yahsabuna, patutkah mereka menyangka, anna la nasma'u sirrahum wa najwahum, adakah patut mereka menyangka, mereka jangka sesungguhnya kami tidak mendengar segala rahsia-rahsia mereka, bercakap slow ke, wa najwahum, dan cakap sembunyi atau bercakap secara berbisik-bisik ke. Adakah mereka kata kami tak tahu? Allah nak bagi tahu bahawasanya Allah, ilmu Allah amat mengetahui, Allah amat mendengar, dan Allah amat melihat. Pasal Maha mendengar dan Maha melihat dan Maha mengetahui, walaupun perkara-perkara itu dirahsia ke, dibisik-bisik ke, Allah Maha mengetahui. Ini pun ada asbabun nuzul dia di kalangan orang Arab Mekah bila dia nak buat jahat, pasal dia tahu Allah ada, dia tahu Allah wujud, dia tahu Allah ni mendengar, tapi mendengar ialah benda-benda yang jelas. Kalau benda-benda tu sulit, benda-benda yang menyebabkan bercakap kuat dengan slow, kalau cakap slow Allah tak dengar, dan kalau benda sulit Allah tak dengar. Jadi Allah jawab persoalan tu, adakah patut mereka kata kami tak mendengar, kami tak melihat perkara-perkara yang sulit itu? Bala, bahkan bukan macam itu. Bala, kami amat mendengar. Kami mendengar dalam ayat-ayat yang lain. Dalam hati pun Allah Maha mengetahui setiap perasaan hamba-hambanya. Bala, bahkan wa rusuluna, kami ada utusan, kami ada rasul,
utusan kami ladaihim bersama-sama mereka yaktubun yang tulis apa-apa sahaja perancangan-perancangan jahat mereka. Rasulullah di sini ialah bukan rasul, ialah malaikat-malaikat yang menulis kiri kanan kita. Allah kata, malaikat aku tulis apa perancangan kamu, apa bisikan kamu, tulis semua. Tapi kamu tak boleh mengatakan aku tak mendengar. Maka sini Allah perkenalkan diri dia, Allah Maha mengetahui, Allah Maha Kudrat. Sinilah itu kalau ikut tafsir Razi, Fakhrul Razi, satu kitab tafsir, dia mengatakan kalau kita mengaji Quran, bertadabbur Al-Quran, Allah nyatakan sifat utama dia Maha mengetahui dan Maha Kudrat. Dah cukup dua sifat ini, kita tidak akan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua sifat utama Allah, Allah Maha ilmu, Maha mengetahui, dan Allah Maha Kudrat. Maka kita faham dua perkara sifat-sifat utama Allah ini, nescaya ada kemungkinan besar manusia tidak akan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana hanya Allah saja yang Maha mengetahui dan tidak ada orang lain tahu. Maka bila tahu dah Allah saja Maha mengetahui, kenapa kita tak minta dengan Allah saja ada sebarang hajat dan masalah? Dan dah tahu juga Allah saja yang Maha Kudrat. Maha Kudrat. Kenapa tidak minta dengan Allah saja atas segala-gala hajat dan masalah? Kerana Allah saja yang boleh menyelesaikan masalah, boleh sempurnakan hajat. Tak timbullah manusia yang kenal sifat Allah Maha Kudrat dan Maha Ilmu meminta lagi kepada selain Allah. Memohon lagi dengan ruh Nabi, memohon lagi dengan ruh wali, dengan malaikat dan jin. Pasal Allah Maha mengetahui dah, mereka tidak tahu. Jadi tidak ada masalah apa lagi untuk manusia syirik dengan Allah dengan buat menyeru kepada perkara-perkara lain selain Allah. Seperti mana tema ataupun dakwah surah ini, tak perlulah minta syafaat dengan selain Allah. Nak syafaat, nak pertolongan pada hari akhirat, mintalah dengan Allah. Pasal apa? Pasal Allah sahaja Maha mengetahui apa yang kita minta. Allah sahaja Maha Kudrat nak boleh bagi syafaat dengan kita. Kenapa nak minta selain daripada dia? Jadi itu. Jadi bila kenal Allah, betullah kita bertadabbur, Allah nak memperkenalkan dia kepada kita. Tapi kalau orang tak bertadabbur, dia tak kenal sifat Allah. Bila tak kenal sifat Allah, dia kata Allah ada bagi lagi kepada orang lain yang boleh, selain Allah, yang boleh menyelesaikan masalah dan sempurnakan hajat. Jadi ukuran daripada tak kenal sifat Allah ini yang maha mengetahui dan Maha Kudrat ini, maka orang Arab yang tak belajar Al-Quran, maka dia mengatakan Allah ada anak. Ini sifat Allah ada anak dia, sifat semua. Jadi dia mengatakan menyeru malaikat-malaikat yang kita baca semalam. Dia anggap malaikat sebagai anak perempuan Allah. Dia berprasangka Allah kahwin dengan jin yang bangsawan, keluar anak malaikat, tapi malaikat perempuan. Kita tengok dalil dia. Dalam ayat Al-Quran, bukan setakat orang Arab saja yang samar. Orang bangsa lain pun, Yahudi pun, dia kata Nabi Uzair sebagai anak Tuhan. Orang Nasara pula dianggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Anak di sini bukannya anak di sini ialah wakil. Maksud anak di sini ialah wakil. Dalam Al-Quran dan surah At-Taubah, Allah ceritakan waqalatil yahudu Uzairun ibnullah. Di kalangan orang Yahudi mengatakan Nabi Uzair itu anak Allah. Lepas tu waqalatin nasara al-masih ibnullah. Nabi Al-Masih Isa ni kan anak Allah. Maka itu tomahan-tomahan mereka. Orang Arab pula waja'aluna lillahil banati. Orang Arab pula mengatakan mereka menjadikan anak Allah itu, anak-anak perempuan Allah adalah malaikat kat sini. Sama semua. Maka bila dia kata macam itu, pasal apa?
mereka rasa macam itu? Pasal mereka tak tahu, mereka tak ada sebarang dalil dan bukti, hanya berprasangka. Nak cerita di sininya, sesiapa yang berhujah dengan tidak ada dalil, maka dia hanya berprasangka saja. Surah ini mengatakan nak dalil, Al-Quran lah merupakan dalilnya. Qul in kana lirrahmani waladun, katakan wahai Muhammad, kalau betul Allah yang Maha Rahman itu ada anak, mempunyai anak, sebagaimana malaikat sebagai anak perempuan dia, dia mengatakan anak, patut dia menyeru, memohon syafaat daripada malaikat tadi. Pasal kononnya apa dia? Malaikat tadi anak perempuan dia kesayangan Allah. Bila dia minta dengan malaikat, maka Allah akan bagi, akan tolong, akan terkesan dengan permohonan anak perempuan dia tadi. Maka fa ana awwalul abidin. Kalau betul lah Nabi kata, kalau betul lah benar Allah ini ada anak, ada dalil dan bukti mengesahkan Allah pernah kata macam itu, maka fa ana awwalul abid, akulah orang pertama akan menyembah, akan minta tolong, akan beribadat, akan seru, semua sekali kepada isti'anah, istighasah, semua tu kepada wakil-wakil Allah. Kan tengok sekarang tak? Tengok sekarang ni berapa ramai lagi tokoh-tokoh agama kita dah, tengok TV semua sekali yang dalam YouTube tu dah isti'anah, dia kata boleh isti'anah, istighasah kepada selain Allah. Sedangkan Allah kata ni, kalau betul lah boleh macam itu isti'anah dan istighasah, boleh minta tolong, boleh istighasah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, fa ana awwalul abidin, aku orang pertama akan buat macam itu kepada benda-benda tadi. Menafikan tu, tapi mereka tak tahulah kenapa mereka tafsir yang salah mengenai ayat ini, mengenai ayat, maka mereka anggap perkara-perkara yang jauh sekali dengan ayat-ayat dalil qat'i, ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok Allah jawab, tapi mereka tak nak baca. Mereka baca tapi Allah tutup hati tentang kebenaran. Subhana, Maha suci. Subhana Rabbi, Maha suci Tuhan yang Rabb, yang jaga, cipta dan jaga as-samawati wal ardi, yang jaga langit dan bumi. Maha suci, ada orang lain yang boleh selesaikan masalah perkara-perkara ini. Sebab tu kita kena mensucikan Allah dalam zikir-zikir kita. Sebab itu kita disunnahkan dalam zikir petang, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Maha suci Allah daripada ada ilah-ilah yang lain. Maha suci Allah daripada ada ilah-ilah yang lain yang kita boleh seru, yang kita boleh minta tolong, yang kita menyelesaikan hajat kita, sempurnakan masalah kita. Ada perkara itu. Maha suci memang tak ada. Maha suci dia daripada dia satu saja, yang tidak ada ilah-ilah yang lain sama dia boleh selesaikan masalah tadi. Maha suci dia yang cipta langit dan bumi. Dia tidak ada ilah yang lain boleh buat perkara ini. Kenapa manusia sanggup mengatakan boleh isti'anah, boleh istighasah kepada daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan dia saja Rabbil Arsy amma yasifun. Dialah saja yang Maha suci dengan apa yang mereka katakan perkara-perkara kesyirikan kepada tadi. Maka bila mereka degil juga, orang Arab degil juga, tetap juga dengan fahaman mereka, menyeru dengan malaikat-malaikat juga, menyeru dengan berhala-berhala bentuk roh wali, roh Nabi tadi. Dan wujud macam mana pun, bagi Quran, mereka tak nak baca Quran, mereka tetap beramal dengan kata-kata mereka, maka kesan dia sama saja. Fazarhum, biarkan. Wahai Muhammad, biarlah mereka macam itu. Tapi teruskan tabligh lah. Jangan biarkan macam itu. Biarkan mereka dengan fahaman mereka. Kamu teruskan ajak mereka dengan tabligh ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Yahudu ini ialah biar mereka tenggelam dengan buat perkara-perkara kesyirikan tadi. Buat dengan tenggelam dengan masih meneruskan amalan-amalan mereka, dan biarkan mereka tak nak ikut kitab-kitab Al-Quran. Wa yal'abu, dan mereka bermain-main. Bermain-main ini ialah mereka menghina, mereka tidak memberi tumpuan untuk mengaji Al-Quran. Mereka main-main. Main-main ini ialah sebagaimana budak-budak main tu. Bukannya benar lah.
Dia main apa budak-budak ni? Main, kita kecil tu main jual-jual lah. Main jual-jual. Atau main apa? Main duit tu. Main duit-duit tu kan. Apa dia main tu? Monopoli lah. Tukar duit RM100, duit RM200, duit RM1 juta. Itu main-main. Bukan sebenar. Duit yang banyak boleh RM1 juta, RM2 juta, RM3 juta dan permainan tersebut. Cuba nak pergi beli barang. Tak laku pun. Itulah silap. Maknanya wayal'abu ni mereka bermain-main saja dengan kedudukan dunia semata, bukannya hak berdasarkan Al-Quran yang sebenar. Hatta sehingga mana mereka biar tenggelam, mereka bermain-main tak memberi tumpuan kepada yang benar, yakni Al-Quran. Yulaqu yaumahumul ladzi yu'adun, mereka menemui hari-hari mereka yang seperti dijanjikan. Sampai masa mereka bermain, mereka leka, mereka ada perkara-perkara lain yang amalan-amalan mereka ikut, sehingga mereka menemui hari-hari mereka yang dijanjikan, yakni kematian yang menimpa mereka. Ketika itulah balasan yang akan menunggu mereka. Jadi bila cerita macam itu, ayat yang ke-84, ayat 84, wa huwal ladzi fis samai ilahu wa fil ardi ilahun. Ini ialah ayat Allah memperkenalkan dalil akli, Allah memperkenalkan diri dia. Allah kenalkan diri dia untuk kita berfikirlah hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal ladzi fis samai, dan ingatlah Allah Tuhan yang berhak disembah. Tuhan yang berhak sembah di langit, mana malaikat-malaikat juga akan sembah dia. Ilahun wa fil ardi ilahun, di bumi juga masyarakat akan sembah dia, manusia akan sembah Allah, tidak sembah lain seperti dia. Wa huwal hakimun, dan Allah itu maha bijaksana. Allah itu maha bijaksana dan maha alim, maha berilmu. Dua sifat Allah, Allah bijaksana, Allah maha ilmu. Itulah kadang-kadang bila kita tak kenal sifat-sifat Allah ini, kita cepat rasa give up dengan menyeru Allah Subhanahu wa taala. Kita minta dengan Allah, wahai Allah, tapi bila Allah tak kabulkan permohonan kita, kita mula cari perkara-perkara lain. Kita mula berusaha untuk dapat perkara lain. Cuma kita kadang-kadang kita tak faham. Kita berdoa dengan Allah dalam kehidupan kita seharian kita, dua perkara asas lah. Dua ni kita lagi. Yang pertama, kita ada hajat. Nak apa-apa kebaikan untuk kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat. Ada hajat, nak benar-benar kebaikan. Yang kedua, kita ada masalah, ditimbulkan dengan masalah. Masalah ialah apa-apa yang kita tak nak. Kita tak nak ke, anak cucu kita tak nak ke, masyarakat tak nak ke. Dua ni je. Ada hajat dan ada masalah. Di antara hajat dan masalah ni sebenarnya, apa sebenarnya? Apa sebenarnya kita nak hajat? Apa sebenarnya kita tak nak masalah? Di sebalik lagi. Maknanya satu tangga ke belakang tu. Satu tangga ke belakang tu, kita tak nak masalah, kita nak hajat. Kenapa? Pasal kita nak kesan masalah, kesan hajat ialah kebaikan yang kita nak. Ada benda lain lagi, kebaikan. Sebab itu kita memohon sangat kepada Allah supaya menyelesaikan masalah. Apa? Bila selesai masalah, timbullah kebaikan. Begitu juga dengan hajat. Dapat hajat, dapatlah kebaikan. Tapi bila kita berdoa dengan Allah, dah kita tahu dah Allah itu maha bijaksana, Allah saja yang maha mengetahui. Bila kita berdoa dengan dia, yakinlah dia tahu doa kita. Yakinlah dia boleh bertindak balas atas doa kita. Cuma kadang-kadang Allah tak segerakan penyelesaian kepada masalah dan penyempurnaan pada hajat. Pasal apa? Pasal Allah maha ilmu, Allah maha bijaksana. Pasal apa? Pasal dia kesian dengan kita. Pasal kita nak kebaikan. Jadi Allah melihat kebaikan yang sebenar. Kebaikan yang sebenar ialah Allah tak nak kita dihumpankan ke dalam neraka jahanam selama-lamanya bila dia kuburkan permohonan kita. Nampak sekarang? Jadi jangan kita kecewa, kita frust bila hajat kita tak kesampaian, bila masalah kita tak diselesaikan. Jangan kita berputus asa kerana kita dah kenal Allah. Allah tahu wajah aku apa. Allah maha mendengar apa aku minta dengan dia. Tapi Allah
tak selesaikan masalah, tak sempurnakan hajat. Pasal apa? Kita keyakini Allah Maha Bijaksana, Allah nak bagi aku syurga dia. Itu tujuan Allah. Tujuan Allah, Allah tak kabulkan permohonan kita pasal Allah sayang kita, Allah nak bagi syurga dengan kita. Sebab itu Allah bagi kepada sesiapa yang dia yakin boleh bawa kebaikan. Sebab tu setengah orang minta kaya, wahai Allah bagi rezeki, dia bagi. Pasal apa? Dia yakin dengan hamba dia ni, dengan dia bagi kaya, dia boleh menambahkan lagi keimanan dia. Dia banyak infak, dia banyak tolong orang, dia banyak buat pusat-pusat pengajian. Pasal dia tahu, dia bijaksana. Tapi setengah orang tadi kita, wahai Allah, bagilah aku rezeki, bagilah aku rezeki. Tapi rezeki dia makin kurang. Pasal apa? Allah tahu, Allah bijaksana. Kalau aku bagi Polan duit 100,000, 200,000, dulu dia solat 5 waktu, sekarang ini dia langsung minta solat. Kenapa tak? Pasal dia Maha Bijaksana. Allah kesian dengan kita. Takut-takut kita tak dapat syurga dia. Takut-takut kita duduk dalam neraka Jahannam. Sebab tu Allah tak kabulkan doa kita, tak kabulkan, tak selesaikan masalah kita. Pasal dia ada sifat Al-Hakim, Maha Bijaksana. Itu je. Tapi pasal kita tak belajar, tak bertadabbur sifat Allah macam ini, kita cepat berputus asa. Cepat-cepat nak apa yang kita mohon dengan kita mohon dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah fi'il manusia yang cepat berputus asa. Lepas tu ayat yang berikut. Ayat 80, dah bila kita kenal Allah, kita kena jangan jemu-jemu, kita kena minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, orang yang Nabi kata, kalaulah ada Nabi selepas aku, nescaya Umar lah orangnya. Umar ni orang yang garang, orang yang amat kuat mempertahankan Al-Quran dan Sunnah ini. Umar kata, aku sikit pun aku tak kisah kalau setiap permohonan aku Allah tak kabulkan, setiap masalah aku Allah tak selesaikan. Sekuman pun aku tak apa itu. Aku tak kisah. Tapi yang aku risau ialah Allah tak bagi taufik dalam berdoa. Nampak tak? Pasal dia tahu kesan doa ialah kebaikan. Dan kesan kebaikan dah tercatat dah. Pasti Allah akan bagi kebaikan di syurga dia kalau kita diberi nikmat bersyukur, diberi musibah kita sabar. Yakinlah kebaikan yang sedang menunggu kita. Pasal apa? Allah nak pilih insan indah. Dulu ujian, aku nak bagi insan ini pada dalam syurga aku. Itu waktu ya. Lepas tu Allah perkenalah, dah kita kenal Allah macam itu, maka buatlah suatu tambah keyakinan kita. Ayat 85. Nah, ini satu isu lagi. Wa tabarakalladzi maha berkat. Allah lah yang maha berkat. Maha berkat. Allah saja yang maha berkat. Banyak sekali kita panggil tabarruj. Orang bertabarruj dengan benda tu, tabarruj dengan benda lain, mengambil berkat dengan berbagai-bagai orang, dengan berbagai-bagai barang, dengan apa-apa saja. Di sini Allah kata wa tabarakallazi, Allah saja yang maha berkat, dan apa-apa yang Allah katakan dinama dalam kitab dia yang ada berkat, itulah ada keberkatan. Selain daripada Allah nyatakan tidak ada keberkatan. Jadi apa dia keberkatan? Keberkatan ialah kebaikan yang ditambah dan tidak putus-putus. Itu berkat. Berkat ialah kebaikan. Kita nak benda makin ada, makin banyak, makin seronok tu, makin banyak. Kita nak tadi kebaikan, kita nak tadi hajat tadi makin naik dan tidak putus-putus hingga kita mati, kita menemui Allah. Ada saja keberkatan. Itu keberkatan. Tapi yang ingat, satu lagi ialah istidraj. Lawan berkat ialah istidraj. Tak bagi nikmat tak bersyukur, bagi musibah kita cepat melata, tak sabar, tapi rezeki dia melimpah ruah. Tapi orang yang tak faham ayat Allah macam ini, dia kata, oh berkat hidup aku, berkat hidup aku, solat kat rumah, amalan macam ini pun rezeki melimpah ruah. Dia anggap harta dia tadi berkat, tapi harta tadi ialah istidraj. Allah nak pancing, Allah nak uji kita. Dengan aku bagi harta dengan dia ini, adakah dia makin
taat dengan perintah aku. Ada kena lagi bakhil dengan harta yang aku bagi dia, ataupun tenaga, ataupun kesihatan dia. Umpama apa? Umpama dia. Saya dengar guru kita kata mana ada contoh dia, pasti dia dengar daripada guru lama dah. Contoh dia ni perangkap tikus. Bagaimana cara manusia kita ini nak tangkap tikus, supaya tangkap tikus boleh bunuh tikus ni, boleh habiskan tikus. Cara mana? Begitulah istidraj yang Allah pancing kita dengan beri kemewahan, dengan beri kesihatan, dengan beri kebahagiaan, dengan beri populariti. Nak pancing istidraj. Maka acuh tak acuh, tak mengaji Quran, tak amal sunnah pun, tapi dia duduk bahagia je, kekaya je, sihat, dapat segala-galanya. Pasal apa? Itulah istidraj. Pasal apa? Pasal umpama perangkap tikus tadi. Apa dia yang tikus paling suka? Maka tuan yang nak bunuh tikus, tuan rumah yang nak bunuh tikus tadi akan cari apa makanan yang tikus paling suka. Nah, kalau kita letak benda-benda yang dia tak suka, dia tak masuk. Dia cari makanan yang paling tikus suka. Kan hari ni dia letak ikan kering, jemur ikan kering, esok dia letak KFC, lusa dia letak McDonald, tolak. Dia cari apa tikus paling suka makanan tu. Tujuan apa? Nak tangkap tikus tadi. Bila jumpa tikus paling suka, maka letak McDonald contohnya, maka tikus masuk saja, tuan pun ambil kayu pukul tikus tu. Begitulah istidraj, bagi kemewahan, bagi hajat, sempurnakan hajat, tak putus-putus hajat dia, tak putus-putus kemewahan, tapi dia bakhil dengan Allah. Dia tak gunakan segala anugerah Allah sebagai hak Allah. Maka ketika tu Allah pun matikan dia dengan tak sempat bertaubat, tak sempat bagi harta-harta dia ke jalan Allah, tak sempat gunakan tenaga dia untuk tolong rumah-rumah Allah, maka mati tak sempat bertaubat. Maka itulah perangkap dia, Allah humban dia ke dalam neraka Jahannam kerana dapat nikmat tak bersyukur dengan nikmat tersebut. Tak dapat nikmat, dia berputus asa dengan dia tak melepasi ujian. Maka wa tabarakal, hanya Allah sahaja ada maha berkat, dengan dia saja nak mohon berkat tak. Contoh lepas solat, berkat untuk berdoalah. Nak buka puasa kan, berkat untuk buka puasa, pasal Allah akan bagi berkat. Berdoalah, pasal Allah akan gandakan, Allah kabulkan di saat-saat yang Allah nyatakan keberkatan dia. Di Masjid Nabi, di Masjidil Haram, semua kali berkat. 100,000 kali ganda. Solat berjemaah 27 kali ganda. Hari hujan berganda-ganda. Malam Lailatul Qadar, keberkatannya melebihi 1000 bulan. Ini berkat. Tiba-tiba kita pergi ambil berkat daripada orang yang tak nyatakan keberkatan dia. Berkat, nak duit berkat, apa dia biasa kita buat? Berkat ayat 1000 dinar. Apa lagi? Berkat kelambu Mekah kononnya. Apa lagi? Banyak lagi berkat-berkat. Pasal apa? Kita nak apa hajat kita dengan bertabaruj dengan yang Allah tak nyatakan berkat, tiba-tiba kita pergi yakin dengan perkara-perkara. Pasal apa? Kita nak kebaikan berterus berkekalan dengan kita ambil berkat situ. Wa tabar. Saya sengaja panjang ni pasal ayat nak habis dah. Masa panjang lagi. Wa tabarakallazi lahu mulkus samawati wal ardi, dan Allah lah yang maha berkat, yang boleh menguasai langit, 7 lapis langit, dan menguasai 7 lapis bumi, dan di antaranya hanya Allah saja yang maha berkat. Maka memandangkan Allah yang maha berkat, Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha kudrat, yang kita kenal sifat Allah ini dengan Asma al-Husna. Apa dia Asma al-Husna? Nama-nama baik, sifat-sifat baik bagi Allah. Sebab itu kita digalakkan berdoa menyeru Asma al-Husna. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Razzaq. Minta menyebut nama-nama baik Allah. Bila kita sebut nama-nama baik Allah, maka Allah akan perkenalkan doa kita. Wa indahu ilmu sa'ah, dan di sisi Allah saja, yang dia saja maha ilmu, orang lain tak ada maha ilmu. Dia saja yang tahu bila hari kiamat. Bila hari kiamat, maka orang lain tidak tahu. Ibrah dia saja yang maha ilmu.
Tidak ada seorang pun yang lain selain dia yang maha ilmu. Dah tahu dah orang lain tak ada ilmu, tak tahu. Kenapa kita pergi kubur menyeru orang yang nak mati? Dah tahu dah ya Allah saja yang maha ilmu, tidak ada orang lain yang ada ilmu. Kenapa kita memohon syafaat daripada ruh orang yang nak mati? Ruh wali, ruh Nabi. Hanya bertepuk sebelah tangan saja. Ruh-ruh tadi tak tahu pun apa yang kita minta, tak boleh bertindak balas pun apa yang kita minta dengan dia. Tak nampak pun kita ni. Kita hanya saja bertepuk sebelah tangan. Kononnya kita saja yang tahu, tapi dia tak tahu menahu pun. Sebab itu bila pergi ke hari akhirat, Allah akan panggil saksi. Wahai Syekh, dia ni atas dunia dahulu, si fulan ini menyeru kamu, meminta syafaat kamu, memintakan hajat supaya kamu selesaikan masalah dia, meminta hajat supaya kamu sempurnakan hajat di kubur-kubur kamu. Betul ke tak betul ini? Tanya. Berdiri semua saksi, nabi ke, wali ke, ulama, semua berdiri pasal ada tuntutan ni, ada dakwaan dengan dia. Maka dia menafikan semua sekali. Aku tak tahu menahu pun mereka suruh aku, mereka tolong aku, tapi mereka dunia hanya bertepuk sebelah tangan saja. Dalam ayat lain, maka hilang lenyap semua sekali apa yang mereka suruh, apa yang sana semua hilang lenyap semua sekali. Maka menyesallah orang yang menyeru tadi. Itu ayat kita baca ayat ni pun. Wa indahu ilmu sa'ah, maka di sisi Allah saja yang mengetahui perkara-perkara kiamat. Pasal kiamat benar gaib tidak ada yang tahu kecuali Allah saja. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Kenapa kamu masih lagi nak minta dengan lain kepada Allah saja kita dikembalikan? Ditanya semua sekali atas perilaku kita dunia ni. Ayat 86 kita dakwah surah kita dah belajar ni. Ayat 86 merupakan dakwah surah. Wala yamlikul ladzina yad'una min dunihi syafa'ah illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun. Dan segala yang mereka sembah selain Allah, segala yang mereka seru selain Allah, segala mereka isti'anah, segala mereka istighasyah. Apa pun nama tu kan? Istighasyah tak sebenarnya. Tidak mempunyai sebarang kuasa untuk memberi syafaat pertolongan pun. Tengok Allah menafikan tu. Ni dakwah surah, perkara pokok yang surah Zuhur ceritakan, tidak ada sebarang syafaat qahriyah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada syafaat ialah bil izni. Syafaat bil izn, dengan izin Allah sahaja itu. Dia akan bagi kepada siapa? Illa man syahida bil haqq, kecuali sesiapa yang dalam mati dalam kalimah tauhid bersaksikan kebenaran. Man syahida bil haqq, orang yang bersaksikan kebenaran. Apa dia? Kalimah la ilaha illallah. Kalimah la ilaha, itulah kalimat kebenaran. Siapa yang mati dalam kalimah kebenaran, kalimah tauhid yang Allah nak ceritakan dalam kitab-kitab dia, inilah perkara yang wajib untuk kita belajar tadabbur, mengambil perkara-perkara. Man syahida bil haqq, mengesahkan Allah dalam minta tolong dalam ibadah dah. Dakwah surah fad'ullaha mukhlishina lahuddin, itu kalimah-kalimah tauhid kan. Wahum ya'lamun, mereka akan mengetahui nanti, semoga mereka akan mengetahui perkara ini bila mereka mati pergi menemui Allah. Mereka yakin dengan hanya Allah saja boleh bagi syafaat. Saya dah cerita dulu Maka bila kita tengoklah penegasan, dah tahu dah tak boleh menyeru kepada selain Allah untuk memohon syafaat yang bila kita menjadi ahli tauhid. Sesiapa yang ahli tauhid, Allah boleh minta dia beri syafaat kepada kita. Bila kita buat amal sunnah Nabi, mati kalimah tauhid, maka Nabi akan bagi kita syafaat. Wali boleh bagi kita syafaat, kawan-kawan kita, ustaz kita boleh bagi syafaat. Kalau kita ahli tauhid, dia ahli tauhid, insya-Allah kali ini ada pertolongan. Maka ada ruang orang yang dosa banyak pergi ke alam akhirat pasal dia buat perkara-perkara Al-Quran dan Sunnah, mati tauhid. Ada orang tolong, boleh tolong dia, kurangkan siksaan dia, keluarkan terus daripada siksaan dia, tidak hisap terus. 3 persoalan akan datang pertolongan. Dikurangkan siksaan neraka jahanam, dikeluarkan terus daripada neraka jahanam, masuk neraka jahanam tanpa hisap lagi. Ada peluang syafaat kita. Janji istiqamah dengan Al-Quran Sunnah, kita menjadi ahli tauhid, inilah yang boleh menyelesaikan hajat kita di hari akhirat. Ini perlunya doa-doa. Setiap masa kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat yang kedua terakhir, ini dalil dipanggil
dalil akli, dalil iktirafi. Dalil akal, dalil akli. Wala in sa'altahum, banyak ayat Quran. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Sebelum ini ayat wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda. Ayat lain Allah ulang ni. Pasal apa? Pasal perkara-perkara ini orang Arab dah tahu dah cipta manusia ni. Wala in sa'altahum, jika ditanya kepada orang Arab jahiliah, man khalaqahum, siapa cipta mereka? La yaqulunna Allah, mereka mengatakan Allah. Dia faham. Ayat lain, man khalaqas samawati wal arda, siapa cipta langit dan bumi? La yaqulunna Allah, nescaya mereka mengatakan Allah. Ini tak payah apa dah, dia tahu dah Allah pencipta langit dan bumi. Cuma yang bezanya, dia tahu Allah cipta benda-benda besar, Allah buat. Benda-benda kecil dia bezanya. Benda-benda kecil itu dia kata Allah ada wakil dia. Pasal benda tu bila orang tu alim, maka Allah suka dengan dia, kekasih Allah. Bila dia kekasih Allah pasal dia alim di dunia, dia banyak latihan rohani, dia mujahadah yang tinggi, maka kalau mati, kita fikir dia ni mati kesayangan Allah. Saya baru dengar ceramah seorang ustaz lah dalam TV, dalam YouTube. Ni dia kata apa ni orang ni tak boleh seru ruh-ruh wali ini, tak boleh seru dia, tak boleh minta tolong dia. Dia ingat dia ni biasa ke? Dia ni kekasih Allah. Masa hidup dia kekasih Allah, wali Allah. Kalau dia mati pun takkan dia mati cara sia-sia. Tadi baru dengar hujah dia, hujah ustaz popular ni, sangat popular. Dia kata wali-wali ni bukan macam orang biasa, kekasih Allah. Dia mati bukan mati macam orang biasa, mati dia ada anugerah khas. Kita boleh minta dengan dia, boleh seru dia, boleh memohon syafaat dengan dia. Kata-kata dia, tengok betapa beratnya kes-kes yang macam ini dah. Sedangkan Allah kata tak boleh benda tu, pasal benda kecil ke benda besar ke hanya Allah saja. Jadi ini dipanggil dalil akli iktirafi anfusi. Dalil akal mengenai manusia, iktiraf. Kalau langit bumi itu dalil akli, afaki, anfusi. Apa tu iktirafi? Ini dalil akal, dalil akli, manusia, anfusi, iktirafi, iktiraf. Wala in sa'altahum man khalaqal yaquluna Allah fa anna yufakun. Bagaimana mereka boleh terpesong? Dah tahu dah Allah buat dia, Allah jaga dia, Allah urus tabir dia, dia ada masalah minta dengan Allah, ada hajat minta dengan Allah. Bagaimana mereka boleh minta kepada selain Allah? Fa anna yufakun. Bagaimana mereka boleh seru anak Allah? Mereka kata malaikat anak Allah. Bagaimana mereka boleh seru ruh-ruh wali bentuk-bentuk berhala dia? Bagaimana ni? Itu tengok Allah kata fa anna yufakun. Bagaimana mereka terpesong untuk mensyirikkan Allah dengan menyeru juga bersama-sama Allah perkara-perkara lain selain Allah. Jadi Allah hujah ayat ini, ayat zajrun dengan ayat tiga-tiga, ayat dalil akli, ayat teguran kepada mereka, ayat takhwif ukhrawi, ancaman Allah. Lepas tu ayat yang kedua terakhir, waqilihi ya rabbi, waqilihi, dan dia berkata. Jadi ayat tafsir ini banyak tafsir jalan ini kata Nabi berdoalah, waqilihi, berkata-kata ya rabbi. Pasal penat sangat, degil sangat golongan-golongan pemuka Arab ini. Suruh mengaji dia tolak, suruh buat tu dia tolak, semua tolak. Dia nak bunuh pula. Maka lah sekali Nabi berdoa selepas hari-hari ada ikhtiar. Berdoa selepas, maknanya istiqamah mengajar. Maknanya berdoa dia tu selepas ikhtiar yang cukup. Bukannya sebagai Nabi Allah tegur Nabi Allah Yunus, berdoa dia belum cukup lagi, baru berdoa sekejap, dia pun cepat give up, dia pun lari. Maka Allah tidak, itu Allah sekejap hukum dia ditelan ikan Nun, lepas dia masuk balik. Jadi umat dia tidak diturun bala walaupun nampak azab. Itu Nabi Nuh. Tapi Nabi kita ini dia berdoa, waqilihi ya rabbi inna haula sungguhnya kaumku ini kaumku ini la yu'minu, dah tak nak beriman dah. Aku puas hajar dia, masih lagi dia buat syirik. Dia kata buat tu buat ni, dia kata tak ada masalah apa, dia orang yang degil. Dia degil
degil. Maka ketika itulah Allah telah bunuh 70 pemuka-pemuka Arab ini dia dalam perang Badar. Degil, golongan degil, setelah diulang berkali-kali. Tapi kita tak bolehlah nak berdoa kawan-kawan kita ditimpa macam ini, degil, pasal kita pun tak pernah jumpa dia. Tak. Kecuali kita hari-hari jumpa dia. Ajak dia, marilah belajar Quran ini, kita ada kelas tafsir, buatlah sunnah, baca Quran, belajar itu, belajar ini, buatlah berbagai-bagai, datang solat berjemaah 5 waktu di masjid. Kita jumpa dia. Dia lawan kita, dia maki kita, habis ikhtiar lah. Baru, wahai Allah, aku dah sampai tahap jemu lah. Dah pergi hari-hari jumpa dia bertahun-tahun, dia masih degil juga. Siapa kamu saja, wa Allah, yang kamu lagi maha mengetahui, kamu lagi maha mendengar, kamu lagi maha melihat. Itulah. Tapi kalau kita pun tak pernah pergi jumpa dia, atau pergi sekali masa muka kita takut dengan dia dah, maka doa sajalah. Kita lemah, kita orang lemah iman, tak lemah tu berdoa, wahai Allah, bukalah pintu saudaraku, kawan aku, supaya nak datang solat berjemaah, nak datang mengaji, memahami Al-Quran. Doa saja yang boleh mampu mengiringi, pasal kita lemah sangat. Tapi tugas kena buat, tapi kena tanya juga tu. Lepas tu bila rayuan Nabi, doa Nabi macam tu kepada Tuhan, penjaga dia semua sekali, maka ayat terakhir fasfah, maka jangan fasfah ni, jangan hirau mereka, terus kerja kamu. Fasfah ni, jangan pedulikan mereka, terus tabligh. Jangan perlu mereka ikut mereka lah, tapi teruskan menyampaikan ayat-ayat Allah. Teruskan menyampaikan ayat-ayat, terus tukar kamu pada orang-orang lain lagi. Fasfah anhum, jangan pedulikan dia, jangan marah, jangan hiraukan dengan dia. Cuma katakan dengan dia, apa dia? Waqul salamun. Salamun ni maksud lain ni, bukan kata selamat sejahtera. Salam ni salam mufaraqah, salam meninggalkan dia. Sejahtera dan aku tinggal kamu. Selamat, apa dia tu? Selamat tinggallah kawan. Selamat tinggallah, jangan bergaduh. Selamat tinggallah kawan, aku berdoa kamu terus amalan-amalan kamu. Salam mufarraqah, ayat sebagaimana ayat Al-Kafirun tu kan. Salam mufarraqah. Maka last sekali, fasaufa ya'lamun, kemudian pasti kamu akan mengetahui kelak balasan dia. Kamu tak nak belajar, kamu tak nak solat berjemaah, kamu tak nak belajar memahami Quran, pasti kamu akan ketahui. Ayat dan ingat tak surah Ghafir, perbincangan rajulun mukmin dengan Firaun. Kelak kamu pasti tahu aku pernah cakap macam ini dengan kamu. Allah akan bangkitkan suasana percakap jatuh hukum tadi, kamu degil ni, Allah bangkit kita balik. Temu kita, tengok si Paul bagi tahu kamu, berapa kali cakap beritahu, dia akan bangkit kita balik. Dia akan bangkit, dia akan mengulang balik apa kata-kata kita kepada kawan-kawan kita, tabligh dia. Apa jadi kalau kita tak pernah ajak kawan-kawan kita? Ini kena jawab tu. Kita akan dipersoalkan kalau kita tak pernah ajak kita. Bukan setakat ajak, mendoakan supaya kawan kita duduk dalam majlis-majlis pun tak ada. Itu lagi-lagi beratlah. Kita tidak ambil berat pasal kawan-kawan kita. Kita tidak ambil berat pasal jiran-jiran kita. Apatah lagi dengan anak isteri kita. Maka itu dituntut. Jadi, bila kita jemu dah, jumpa dia, cakap dengan dia, marah ke dia, tengking ke dia, masam, kita tak peduli. Last sekali, salamun. Selamat tinggallah wahai kawan, kamu dengan amalan kamu, aku dengan amalan aku. Salam mufarraqah dengan dia. Maka ketika itu, dibangkitkan nanti, Allah akan ingat balik. Kelak, Allah akan bagi tahu kata-kata kita dengan dia, dibangkit kita sebagai orang yang nak menyeru tabligh, untuk orang yang naikkan derajat. Kita pergi saksi Allah sebagai orang yang Allah naikkan derajat, pasal kita dah ahli syurga. Masa ketika itulah dia akan mengetahui segala kata-kata kita dengan dia. InsyaAllah esok kita masuk surah Ad-Dukhan. Ad-Dukhan cuma 50 lebih ayat. Lepas tu, lepas Ad-Dukhan, Al-Jathiyah pun 30 lebih. Betul lah sekali, Al-Ahqaf pun 3 lebih kan 6 hari 7 hari lagi sempat lah insyaAllah. Sempat kita boleh target, semoga Allah mempermudahkan urusan kita. Target kita khatam tafsir ringkas surah yang bermula dengan Hamim sebanyak 7 surah insyaAllah, sebelum habis Ramadan insyaAllah. Surah Ad-Dukhan pun sama juga, surah
menyelesaikan kesamaran, menyelesaikan salah satu kesamaran. Setakat ini kita dah ada 3 kesamaran. Kesamaran pertama surah Fussilat, kesamaran kedua surah Asyura, kesamaran ketiga surah Az-Zukhruf. 3 kesamaran. 3 kesamaran dah Allah jawab kesamaran-kesamaran. Maka bila jumpa dengan dunia nyata, dah jelas kesamaran tersebut, insya-Allah kita tidak ada membuat kesyirikan lagi. Kesyirikan pertama, kesyirikan berhujahkan kebenaran. Kesyirikan yang kedua, kesyirikan dalil dan bukti. Kesyirikan yang ketiga, syirik dalam syafaat. Tiga kesamaran telah Allah jawab dalam 3 surah yang bermula dengan Fussilat, surah Asyura, dan juga surah Az-Zukhruf, dan ibu dianya ialah surah Al-Ghafir. Fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Tidak boleh meminta sebarang hajat dan sebarang masalah kepada selain daripada Allah, sama ada benar ke tak benar hasil dia, sama ada dalil ke tengok hujah tersebut, ataupun sama ada tak boleh menyeru syafaat, sama ada takut dengan Allah ke apa-apa kesan syafaat tadi, tak boleh kepada selain Allah. Wallahu ta'ala alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.